Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab nama dia Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain. Ulama-ulama dia tulis kitab, nama kitab dia bersajak, kan? Kita sudah masuk ke kitab Arab ini, muka surat 60. Kitab terjemahan 26, muka surat 26. Wa nawaqiduhu, tengok dia banyak matan Qurratul Ain dia pendek ya. Wa nawaqiduhu khuruju syai'in min ahadi sabilail hayy walau basura wa zawalu aqlin la binaumi mumakkini maq'adah wa massu farji adamiyyin bi batni kaffin wa talaqi basharatai zakarin wa untha bi kibaril la ma'a mahramiyatin wala yartafi'u yaqinu wudu' aw hadasin bi dhannin diddihi. Bas. Habis. Matan dia pendek. Kita pergi ke syarah dia pula. Wa nawaqiduhu, tengok terjemahan. Dan perkara-perkara yang membatalkan wudu itu, ai asbabun nawaqidil wudu arba'atun. Iaitulah sebab batalnya wudu itu ada 4 perkara. 4 perkara yang membatalkan wudu dalam kitab kita ni. InsyaAllah kita tamatkan perbincangan kita secara ringkasnya. Ahaduha, yang pertama, tayaqqunu khuruju syai'in ghairi maniyyihi. Yakin, ingat, sebab lawan kepada yakin syak. Syak kita tak mau, kita nak yakin. Yakin keluar sesuatu selain daripada maninya. Kita belajar akan dulu, keluar mani batal wuduk ke tidak? Tak batal, tapi kena mandi. Dia batal wuduk tak? Mandi kena. Iaitu benda ain atau angin. Dia 2 tanda ni pelajar. Ainan kana aurihan, yang keluar tu angin ataupun benda keluar, cecair, macam air kencing ke, apa dia, benda-benda keluar, tak kira najis ke. Ratban au jaffan, basah ataupun kering, tak kira. Keluar benda basah, macam cecair lah basah, ataupun keluar benda kering. Kita duduk dia plop, keluar apa ni, buah guli daripada pungguli. Mana jadi buah guli, dia tertelai buah guli contoh, telai batu ke. Yang teradak keluarnya, yang biasa. Teradak itu maknanya yang biasa, mu'tadan, kabaulin, seperti kencing, au nadiran, ataupun yang nadir. Apa nadir? Ini terjemah dalam terjemah. Dia tulis yang nadir, makna yang jarang-jarang berlaku. Itu makna nadir. Ini terjemah perlu pada terjemahan. Nadir yakni yang jarang berlaku, seperti kadami basurin au ghairihi, seperti darah bawasir. Tahu darah bawasir? Kan ada orang penyakit, dia punya injak punggung dia tu keluar darah, itu dia panggil bawasir. Orang Arab panggil nasur, basur. Basur tu jamak bawasir. Tapi bawasir ni dah jadi Melayu dah. Betul tak? Penyakit bawasir. Orang Kelantan kata penyakit keluar remba. Tahu remba? Remba tu injak, hok jaga supaya najis tak keluar tu, dia panggil remba. Itu bahasa kapun. Yang pentingnya bawasir lah, bahasa persuratan atau lain daripadanya. Infasala aula, baik yang bercerai ataupun tidak, mana terpisah dia punya
keluar terus ataupun keluar setengah. Payah sikit ni. Perhati ni. Seperti cacing yang mengeluarkan kepalanya kemudian balik masuk kembali. Masya Allah. Orang ni banyak kena cacing kerawit dia, cacing kerawit ke ada. Duduk dalam perut tu. Dia keluar loleh-loleh kepala bawah, seruk masuk balik. Jadi apa? Batal juga dia. Main-main. Pelik kita ni. Keluar masuk balik. Mana dia belum kita tarik dia tubik tu, serok dia masuk semula. Tak kira. Kemudian masuk kembali. Daripada dua jalan, tak kira lah, depan ke belakang. Kemaluan depan atau belakang. Orang yang berwudu itu al-hayy, yang hidup. Anaknya orang mati tak kira. Orang mati keluar apa benda pun tak batal dah wudu, kena basuh je. Sebab wudu bukan dia ambil, kita tu ambil kat dia. Yang hidup baik melalui dubur ataupun kubul. Walaupun ianya yang keluar itu adalah bawasir yang tumbuh dari dalam dubur, bawasir itu keluar atau ia bertambah lagi keluar. Contohnya dia kata, sebelum berwudu ia sudah keluar dari dalam dubur, kemudian selepas berwudu keluarnya bertambah lagi, yakni batallah wudu dia. Nak kita mintalah, kita doa dengan Allah SWT supaya penyakit bawasir ini tak kena kepada kita semua, insya-Allah. Sakit ke ni? Ana tengok dah kawan-kawan kita yang kena bawasir ni, seksa. Duk menyongik dekat tandah tu air darah titik. Jadi waktu contohnya belum dia ambil wuduk tu bawasir dah keluar dah. Kita kata keluar seci ke setengah inci daripada punggur dia. Lepas ambil wuduk tu serung keluar lagi 1 inci, maka kena ambil wuduk lain sebab baru keluar pula. Yang itu maksud dia. Bertambah mana. Tetapi ini kata Syekh Al-Allamah Al-Kamal Ar-Raddad, nama orang tu tulis. Al-Allamah ni mana tuan guru. Bahasa kita terjemah Al-Allamah maknanya tuan guru. Al-Kamal Ar-Raddad. Al-Kamal Ar-Raddad mengeluarkan fatwa bahawa tidak batal wuduk dengan keluarnya bawasir itu dengan sendirinya. Bawasir sendiri itu tak keluar tak batal wuduk sebab dia darurat, dia penyakit. Bahkan batal itu ialah dengan sesuatu yang keluar daripada bawasir itu seperti darah. Maknanya benda yang keluar, bawasir itu keluar daripada punggung tak batal wuduk sebab dia darurat, penyakit. Tapi darah yang bertitik itu yang mengeluarnya membatalkan wuduk. Itu pandangan Al-Kamal Ar-Raddad. Namun begitu, tengok. Di sisi Imam Malik ni nisbah kepada dialah mazhab Maliki. Pelajar-pelajar, kalau sebut nama imam jangan kata Imam Maliki, salah. Kalau imam, Imam Malik. Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Orang tak kata ini Imam Hambali lah, Imam Ahmad. Mazhab Hambali, itu lain ya. Istilah dia imam tu maknanya dia pengasah dia, tapi mazhab dia orang panggil Hambali. Kena ingat situ. Imam Malik rahimahullah taala, wudu tidak batal dengan sesuatu yang nadir. Maknanya Imam Malik kata oleh kerana benda ni nadir berlaku, dia pula berlaku dalam keadaan yang begitu terdesak, yakni yang nadir, yang jarang berlaku, yakni bila keluarnya adalah secara nadir, secara jarang-jarang, maka mazhab Imam Malik tidak batal. Kita pun kalau kita tengok sahabat kita ni sakit sangat-sangat, eloklah kita bagi pandangan fatwa Imam Malik supaya dia tidak begitu menyusahkan, tidak begitu susah hati atau menyusahkan sahabat kita yang sakit. Perlu cari fatwa yang lebih selesa dengan dia dalam keadaan begitu. Tamatlah kita. Yang pentingnya bagi kita, segala benda yang keluar daripada kubur dengan dubur, sama ada benda atau angin, kering atau basah, maka batallah wuduk dia, kecuali mani. Mani tak batal wuduk, tapi dia kena mandi.
Dia langkah terus jadi hadas besar. Baik, wathaniha zawalu aqlin. Sebab membatalkan wuduk yang kedua yang menyebabkan terbatalnya wuduk ialah hilang akal. Akal dia hilang mana? Ialah dia pasal pagi ke pasal petang. Kenapa kita kata hilang akal? Maknanya akal kalau ada orang itu berfikir waras. Kalau akal sudah tak ada dia mikir tak betul, kan? Tengok kita. Kalau kita ceramah banyak kan dia gila pula. Iaitu hilang tamyiz. Apa dia tamyiz? Hilang akal yang boleh membezakan benda baik dan benda tak baik. Dengan sebab mabuk atau gila atau pengsan atau tidur, semua tu dia kira hilang akal belaka. Orang tidur dia tak sedar apa, di mana tahu dia apa yang berlaku. Orang pengsan sama juga. Orang mabuk lagu tu juga. Baru ni ada anak pergi ceramah di satu tempat. Kalau kita sebut tempat ni orang kenal lah, terkenal di negeri kita ni. Pegawai agama bagi tahu, dia kata dulu, sini tak boleh tengok. Malam-malam waktu dia pesta, minum arak pokok dia ni. Cabut seluar macam-macam jatuh dalam pagi. Pada pegawai-pegawai tinggi tu. Kita kata nasib baiklah. Zaman ini kesedaran banyak, sudah tidak ada lagi majlis-majlis mereka dengan arak-arak yang memabukkan. Kita kata ini satu pembaharuan yang baik dalam negara kita, insya-Allah. Baik. Manakah dalil yang membatalkan perkara tersebut? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh kata hadis man nama falyatawadda. Letak bagi. Man nama faman nama falyatawadda. Sesiapa tidur hendaklah dia berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, tanda pelajar. Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Tuan Syekh ni kata hadis sahih. Maknanya siapa dia tidur macam mana? Dia ada cerita kat bawah ni nanti. Tidur mana batal wudu. Dan tidak termasuk hilang akal itu ialah mengantuk. Kalau setakat mengantuk tak kira hilang akal sebab kita tahu. Dan pening-pening tanda akan terus mabuk. Kita duk pening. Tak mabuk lagi. Sebab kita tahu lagi orang cakap hal kita. Boleh. Maka wuduk tidak terbatal dengan sebab keduanya, sebagaimana juga tidak batal wuduk bila ia syak. Adakah ia tertidur atau mengantuk? Aku saat ni tidur ke orang panggil khayal gitu je. Itu tak kira lagi. Dan wuduk tidak, dan alamat mengantuk. Ini penting ni pelajar, tanda. Alamat orang tu mengantuk dengan tidur. Macam mana alamat dia kita nak tahu? Kita ni mengantuk ke tidur? Itu dia punya tanda-tanda. Aku ni peringkat mana? Peringkat mengantuk ke peringkat tidur? Iaitu ia mendengar percakapan orang-orang yang hadir, walaupun dia tidak memahami percakapan mereka itu, maka itu tidak membatalkan wudu. Selagi kita tahu orang cakap, tak tidur lagi. Kalau orang tidur dia tak tahu apa. Kadang-kadang kita mengatur dah. Kita tahu orang cakap tapi kita tahu dia kata apa. Sebab kita dah mengantuk. Itu nama dia mengantuk. Kalau tidur kita tak sedar langsung. Itu dia punya skill macam mana nak tahu tidur ke mengantuk. Dan wuduk tidak batal dengan tidur duduk yang tetap papan punggungnya. Apa dia papan punggung ni? Dan iaitu dua papan punggungnya tidak beralih dari tempat tetapnya, walaupun ia bersandar kepada sesuatu yang kalau benda itu tiada ia rebah. Ni macam kita duduk sandar di tiang. Kita leno tidur kerana mana kalau orang akak tiang awak lagi baik ke bawah lah. Itu tak kira. Sebab punggung dia tu duduk atas lantai menyebabkan angin tak boleh keluar. Tertutup dia punya lubang keluar angin. Itu sebabnya. Sebab tak batal tu kan itu.
Ataupun dia duduk ihtiba, lagi pula tidak senggang antara papan punggungnya dan tempat tetapnya itu. Ihtiba ni kita duduk atas punggung tu, duduk rapat atas ni. Lepas tu kita saut ni, dia panggil ni, tangan tu duduk pegang lutut. Itu tak keluar juga angin. Terus duduk tengok ihtiba. Orang panggil paut bikat angguk kau dia, bahasa Kelantan. Wudu orang yang tetap papan punggungnya batal bila ia bangun setelah papan punggungnya berubah daripada tempat tetapnya itu. Bila kita bangun tu maknanya boleh keluar angin dah. Dan tidak menjadi batal wudu seorang yang syak. Adakah papan punggungnya berpindah sebelum bangun atau sesudahnya? Contoh kita tidur tapi terasa kita duduk sengit ke duduk macam mana, jadi ketika itu kita syak. Bila kau berubah ni? Lepas aku bangun ke lepas nama sewaktu saya tidur? Yakin bermimpi serta tidak teringat tidur, macam mana ni? Jadi kita tak ingat kita tidur tapi kita yakin kita bermimpi. Sebab kita mimpi pergi makan sedap lah, kita kata makan besar. Oh, makan besar ni sedar-sedar tengok, mimpi. Allahu Akbar, nasi belum masak lagi jangan nak makan. Maknanya yakin mimpi, tak yakin tidur macam mana? Sebab mimpi itu diberatkan bagi satu dari dua kemungkinan, yakni dikirakan ia tidur maka wuduknya batal, serta syak tentang tidur. Jadi maka kita mimpi itu diberatkan bagi satu dua kemungkinan. Mana aku tidur ke tak tidur? Boleh jadi dia khayal gitu ke. Tapi kalau kita berat ke tidur keroh, maka batal lah dia punya wuduk. Panjang juga dia punya cerita. Kita berpindah kepada perkara yang ketiga, wa massu farji adamiyyin au mahalli qat'ihi walau limaitin au saghirin ila akhiri. Dan perkara yang ketiga yang membatalkan wudu ialah menyentuh kemaluan anak Adam. Tanda molek pelajar, menyentuh kemaluan anak Adam. Kalau mungkin sentuh kambing, mana ke? Kambing duk bek-bek kat dia kata, bahasa kambing ni nyuki kosek. Dia punya alat barai kambing. Batal tak batal? Lah dalam kitab ni kata farji adami, hak anak Adam, atau tempat terpotongnya. Orang ni pergi bersunat, doktor salah potong sekali kepala dia. Maka ujung tu batal juga. Kira mana? Walaupun kemaluan orang mati, dia pergi mandi orang mati, terkena ke kemaluan dia. Ataupun budak kecil, ibu ni ada wudu, lepas tu dia nak basuh anak dia kencing, pergi sentuh kemaluan budak, batal wudu. Baik kemaluan itu kubul ataupun dubur, sama ya. Manakala kita basuh hadap besar, dubur yang berhubung atau terpotong. Macam mana ni? Orang ni accident, putus dia punya alat. Lah mana? Duduk kelepah atas jalan raya ni. Kita ada wudu, kita tu pergi ambil sipai tepi malu korang, batal wudu awak. Ini andanya lah kita minta doa Allah selamat jangan hidup jadi lagu ni. Dalam kitab fiqh ni dia tak sembunyi, kalau sembunyi kita tak faham. Wadah? Melainkan yang terpotong dalam khitan, baik kulit kuluk lelaki atau bahagian kemaluan perempuan yang sedikit terpotong, kalau tersentuh tidak membatalkan wudu. Budak ni bersunat, dia panggil bersunat khitan. Kulit dia tu, kulit awak bekas pelak penuduh kulit dia tu kan, kadang-kadang budak dia gantung macam-macam. Mugi ingat ni, gapo benda ni? Awak pergi sentuh. Gapo benda gatul sini. Pak cik jangan sentuh, itu saya bersunat je. Tak batal wudu sebab dia sudah terpotong. Tapi kalau alat dia tadi, tak boleh. Itu lain. Baik.
Yang membatalkan wuduk daripada dubur ialah halakah duburnya. Halakah dubur tempat keluar najis tu. Situ. Yang seperti mulut sesuatu pundi-pundi ataupun beg. Yang membatalkan wuduk dari kemaluan wanita ialah tempat bertangkup dua bibirnya pada lubang kemaluan itu, bukan sebelum kedua bibir itu seperti tempat khitannya. Dalam bahasa kita dia panggil klitoris. Itu tak batal. Yang batalnya tempat farasnya itu. Baru batal. Habislah kita perkara yang membatalkan wuduk. Maknanya kalau kena hak sani, sentuh sani batal wuduk, maka kena ambil wuduk lah. Tapi dalam kitab ni Tuan Syekh ada celah sikit. Dia celah tu. Tulis tepi ni. Kita kata ada selingan kat ni, letak bintang. Dia kata na'am yundabul wudu, yundab. Dia kata memang disunatkan berwuduk, tanda sikit. Ya, sunat berwuduk. Manakala kita sentuh tempat ni, elok kita berwuduk. Tak wuduk tak apa. Yang pertama seperti kerana menyentuh ari-ari. Tahu ari-ari apa? Membalik ke tak lagi ni? Itu ari-ari dia panggil. Bulu kemaluan tu. Baik. Ini satu. Yang kedua, yang sunat juga wuduk, batinul aliyah. Dua, tulis nombor. Tempat bertangkup punggung waktu berdiri. Bukan lubang tempat keluar najis tu, punggung takut tu pergi kosok situ, sunat berwuduk. Yang ketiga, al-unsayaini. Pergi sentuh dua batu. Pergi kosok itu, sunat ambil wuduk. Tak batal. 18 molek kita. Yang keempat, rambut apa ni? Bukan rambut, dia panggil bulu, tulis itu. Bulu yang tumbuh pada alat kelamin lelaki, fauqaz zakar, atas pangkal paha. Begitu kosek bulu situ, bahagian dalam. Itu juga sama juga. Bulu dulu. Kemudian yang kelima tu, faham kita nombor mana? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, pangkal paha. Sentuh pangkal paha pun sunat juga. Yang keenam, sentuh kanak-kanak perempuan yang kecil yang pada kebiasaannya tidak menarik keinginan. Budak duk beringau pergi gosok dia. Tak ada keinginan lagi lah. Maka itu sunat ambil wuduk. Berapa dah kita? 7 dan al-amrad. Tulis pelajar. Amrad, alif mim rada, amrad, laki-laki muda remaja. Budak-budak muda remajanya baru nak orang panggil remaja ni, belum balik lagi, tak naik janggut, tak naik misal lagi. Sentuh dia tu macam sentuh perempuan. Maka itu juga sunat ambil wuduk. Yang ke-8, orang berpenyakit kusta. Dia sentuh orang penyakit kusta, elok ambil wuduk. Sebab apa? Dibimbang takut ada jangkitan. Yang pentingnya kalau tak ambil wuduk pun kena basuh. Sekarang ni basuh dengan ubat sabun apa dia panggil? Kena buat tu serai. Ada belum hari zaman Covid ni, dalam kitab kita sudah cerita. Yang ke-9, menyentuh orang Yahudi. Memsalah yang Yahudi sunat ambil wuduk. Yang ni ada dihurai dalam syarah kitab dia, dalam muhakkik dia kata apa? Dia kata pelik juga ni. Pergi sentuh Yahudi ambil wuduk, kalau kita pergi beli barang, sentuh orang bukan Islam kena balik ambil wuduk ke tidak? Dia kata tak kena. Sebab tidak ada riwayat Nabi kita, Nabi ni para sahabat duduk di Madinah. Madinah ni ramai orang Yahudi, tapi tak ada pula Nabi suruh ambil wuduk. Pasal itulah anak kata nanti kita habiskan bilangan dulu. Yang ke-10,
Dan juga sunat berwuduk kerana berfasad. Dia kata apa? Wa nahwi fasdin, berbekam ataupun keluar darah. Waktu keluar darah itu. Yang ke-11 belah kita. Ke-12. Yang ke-12 tanda. Sunat ambil wuduk melihat kepada wanita dengan keinginan walaupun kepada mahram. Mahram, mak saudara kita, adik-beradik kita, cucu-cucu kita, tak batal wuduk kalau sentuh pun. Tapi oleh kerana mu ni tengok dengan perasaan syahwat, mungkin dia tak tutup aurat molek ke, maka elok ambil wuduk. Yang ke-13, ambil wuduk kerana bercakap tentang maksiat. Sudah bercakap mengumpat orang, ambil wuduk. Adakah wuduk itu menghilangkan dosa mengumpat? Tak hilang, tapi nak kurangkan sikit tekanan syaitan, kepanasan syaitan. Yang ke-14, dan ketika marah. Yang ni ada marah, kita kena ambil wuduk, nak suruh sejuk sikit. Yang ke-14, dan juga kerana menanggung mayat. Orangnya nak pikul mayat ada dalam hadis, sama ada dalam asar sahabat mengatakan siapa dia pikul mayat, falyatawadda, man hamalahu falyatawadda. Elok kita ambil wuduk. Menanggung mayat 15. Yang ke-16, menyentuh mayat. Yang ke-17, kerana mengerak kuku. Yang ke-18, kerana mengandam misai. Yang ke-19, kerana mencukur rambut kepala. Baiklah, kata di para ulama, dia kata banyak yang dikatakan sunat-sunat tadi. Sebenarnya kita ni diminta supaya sentiasa berwuduk. Bila kita buat benda-benda tadi, takut menimbulkan syahwat, takut yang macam-macam benda, jadi eloklah kita berwuduk untuk nak mengurangkan tekanan syaitan kepada kita. Elok berwuduk. Elok kita ambil wuduk. Tapi kalau tak ambil, tidak wajib. Tidak kata dosa. Ada setengahnya ada dalam sunnah, sebahagiannya tidak terdapat dalam sunnah. Cuma ini dia panggil istihsan daripada para fuqaha. Wallahu a'lam. Tanda itu sebahagiannya ada sunnah, dan sebahagiannya macam sentuh bulu, sentuh apa tadi, kita kata itu tidak warid dalam asar sunnah Nabi ataupun daripada pandangan para sahabat. Kalau kita nak cek satu-satu, penatlah kita. Jadi kita angkat pukal, angkat borong je lah. Kita kata elok ambil wuduk. Tapi nak kata ini satu sunnah yang tepat, sukar, sebab tidak ada riwayat daripada Nabi SAW, kecuali beberapa kes yang disebut tadi. Wallahu a'lam. Tanda pelajar kita. Baik, kita pergi kepada apakah kategori sentuh yang membatalkan wuduk. Kategori sentuh yang membatalkan wuduk tak apa dia? Tengok ni. Menyentuh yang membatalkan wuduk itu ialah dengan batin, tapak tangan. Kita sentuh dengan tapak tangan kita. Bi batni kaffin, tapak tangan. Mana batin? Tengok dia punya huraian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawadda. Wa fi riwayatin man massa zakarahu. Siapa dia sentuh kemaluan dia, zakar dia, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Tengok ni, siapa yang tersentuh kemaluannya, siapa yang tersentuh zakar, hendak dia berwudu. Tanda pelajar. Hadis ini dikeluar oleh At-Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, Imam Ahmad. Ramai ulama yang mengeluarkan hadis ini. Baik. Dan yang dimaksudkan batin tapak tangan, ini kita nak ni, perbaca kita, manakah yang dikatakan tapak tangan? Maksudnya ialah bahagian dalam tapak tangan
perut anak-anak jari bila kedua tapak tangan itu dirapatkan satu kepada yang satu lagi dengan ditekan sedikit saja. Lain daripada kepala-kepala jari-jari dan bahagian antara kepala-kepala anak jari itu, yakni kepala anak jari, apa antara keduanya dan tepi tapak tangan tidak termasuk dalam kiraan batin tapak tangan. Nih, tengok pelajar sini. Ambil tangan kita letak sini. Nah, mana batin? Batin tu hak dua alik dalam. Itu dia panggil batin. Yang luar ni, hak nampak ni bukan batin. Kepala-kepala bucu-bucu ni lah tak kira. Yang naknya batin, hak mana duduk tapak tangan di dalam ni. Dalam kita tutup ni, itu batin. Habis, macam mana kita nak sentuh? Dia kata sentuhnya tapak tangan. Batin tapak tangan. Tak, kalau kita gatal sangat-sangat ni, nak menggaru. Macam mana nak buat? Gua nak ikut belakang. Boleh sebab tu timbul teka-teki. Seorang makcik ni, orang ni dia nak buang air. Dia belajar dalam kitab fiqh kata kalau sentuh dengan belakang tapak tangan tak batal. Dia pergi buang air, dia pun pegang zakar dia dengan belakang tangan. Batal ke tak batal wuduk dia? Tak batal. Batal ke tak? Jawab dia, batal ke tak? Pasal apa batal? Dia pergi ke belakang. Mu kena ingat ayat dia tu. Ayat dia buang air. Kita duk bahas tentang nak pergi ke belakang ke depan tak? Dia pergi ke belakang, tapi isu besarnya buang air itu sudah batal wuduk. Allahu Akbar. Menarik, dia panggil al-alghaz al-fiqhi. Teka-teki fiqh. Anak kena belajar teka-teki fiqh ni baru kita tidak dibodoh oleh orang. Baiklah. Kita berpindah kepada warabi'uha, dan perkara yang keempat yang membatalkan wudu ialah talaqi basyaratai zakarin wa unsa. Bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Tengok ni, hak tadi tapak tangan dengan tapak tu baru sentuh. Ni kulit. Kulit ni tak kira lah alik ni ke depan belakang ke, semua tu batal belakang. Sentuh siapa dia? Sentuh perempuan walaupun dengan tidak ada keinginan, tak kira. Saya sentuh ni tak ada rasa perasaan apa, orang panggil tak nakak literik. Orang kata tak ada rang apa-apa dah. Sentuh. Nak rang macam mana tengah duk kelang kabut ni. Kita duk kelang kabut nak pergi masjid, nak suruh anak ke isteri suruh ambil anak pegang baby. Dia pegang, pak sentuh tangan mak dia. Batal wudu. Walaupun tak ada perasaan apa-apa. Nah, kita kata ni tok ayuh hak tua dia mengatuk, nampak dia mengaji pun. Nak hola tangan ke mak ayah dia, mak cik dia. Kau orang tua-tua kalau sentuh bengang lagi. Mak cik. Ada lagi? Tak ada dek dah wewe dia kata. Nah, batal juga wudu. Mengikut fiqh mazhab Syafi'i batal. Tengok sini. Dia kata apa ni? Walaupun dengan tidak ada keinginan, tak ada syahwat daripadanya, tak kira. Wa in kana ahduma mukrahan aw maitan, ataupun dipaksa. Orang kena paksa, mu sentuh dia, sentuh bini mu. Kalau aku pukul. Dia pun sentuhlah cik adik dia ni, batal betul walaupun dipaksa. Dia kata apa ni? Walau bila syawa in kana ahma mukran amaitan, atau dikasih. Tengok dalam terjemah dia kata dikasih atau dipotong kemaluan atau mati. Pergi sentuh orang mati. Orang mati itu laki-laki, kita perempuan, ataupun sebaliknya. Tetapi wuduk mayat tidak terbatal, wuduk orang sentuh je batal. Kita kena beza. Orang hidup yang menyentuh dan disentuh dua-dua batal. Orang hidup. Orang mati yang menyentuh je batal, yang disentuh tidak batal. Sebab dia sudah mati, apa kita kacau dia? Kalau tidak penat dia nak memanggil orang suruh ambil wuduk mula, tak boleh bagi dia. Contohlah kita kata
tu ayah ni ada anak angkat. Anak angkat bukan anak dia. Kalau budak perempuan ni mari sentuh dia, batal tak batal wuduk ikut Syafi'i? Batal. Jadi kalau batal juga wuduk ayah tu, kita pun tak tahu, ingat anak dia. Dia nak panggil orang tak boleh dah. Maka di sini diberi kelonggaran bahawa yang batal tu penyentuh, yang disentuh si mayat tidak batal. Nasib baiklah, kan? Dan dimaksudkan kulit. Tanda ni pelajar. Apakah yang dimaksud kulit bersentuh kulit dengan kulit? Yang dimaksudkan kulit di sini ialah yang selain daripada rambut, gigi dan kuku. Rambut, gigi, kuku tidak dikira kulit. Jadi macam nak buat? Contohnya kita kata, siapa dia ni? Hak baru kahwin sini ni. Tak ada pelakon ni. Dia saya sangat kau bini dia ni. Biasa kalau nak pergi kerja kat sentuh salam dengan dinda, cium-cium tangan dulu. Jadi hari ni nak sentuh, dia nak pergi solat macam nak sentuh. Mungkin sentuh atas kepala dia tak apa, sentuh atas rambut. Pegang atas kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ataupun pergi salangi kuku. Kalau kuku, boleh. Tak batal itu. Nak salangi gigi boleh. Payah dah. Kalau gigi bersuat tu tak takut luar dah. Jadi baik. Ini dalam kitab kata selain daripada rambut, gigi dan kuku. Tiga ni tak batal. Dan kata syekh kami, Syekhuna Ibnu Hajar, syekh kepada Malibari ni, Syekhuna fi Syarhil Ubab, dia kata apa? Dan yang lain daripada batin mata, walau akhbar, dan lain daripada batinul ain, dalam mata tak kira juga tu. Nak pergi tentu apa dalam mata kan. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Manakah dalil? Tanda pelajar. Dalil ulama yang mengatakan batal wuduk dengan sentuh perempuan ini, iaitulah firman Allah Ta'ala, aw lamastumun nisa, dan bila kamu menyentuh wanita maka batal wuduk kamu. Tanda ini dalam surah An-Nisa ayat 43. Bila bersentuh perempuan lain pada mahram, mahram ada kes lain, ada dalam hukum lain, tapi menyentuh wanita tak kira lah. Yang kira wanita tu halal nikah dengan dia, termasuklah bini dia. Kita ni kadang-kadang terkejut bila kita kata mahram, dia ingat orang bini kita tu bukan mahram kita, itu bini. Mahram ni makna orang tak boleh kahwin dengan dia, haram nikah dengan dia, itu makna mahram. Isteri, masa tu isteri batal wuduk. Kita kena beza. Bila kamu menyentuh wanita maka batal wuduk kamu. Baik. Sekarang ni orang ni syok. Andaian kata. Dia syok. Apabila dia merasa syok, ragu, adakah dia menyentuh rambut atau kulit? Aku sentuh kulit ke rambut tadi? Terlupa. Maka wuduknya tidak batal. Sebab apa wuduk tak batal? Sebab dia syok. Asalnya apa? Sebab tak tahu mana satu. Asal dia ada wuduk, maka kita kekalkan wuduk dia. Atau wanita, dia sentuh wanita tadi. Laki-laki ke wanita aku sentuh tadi. Contohlah kita tengah tawaf, sentuh orang. Kita tahu laki-laki perempuan, maka tak batal wuduk. Atau ia syak. Adakah ia menyentuh mahram atau wanita ajnabiyah? Wanita ajnabiyah atau wanita asing yang boleh kahwin dengan dia, maka tidak batal wuduknya dalam syak. Ini tuan syekh kita ni dia pegang dengan hukum asal. Asalnya kita tahu, maka tahu sudah batal wuduk. Baik. Dalam Syarh Al-Ubab, syekh kami yakni Ibnu Hajar berkata, kalau orang yang adil memberitahu, orang adil ni orang baik, bahawa yang ia sentuh itu adalah wanita, mu sentuh perempuan tadi, aku tengok tangan dia sentuh. Contoh kita berjalan di Mekah, lah dekat Kaabah ni, bercampur kan, tempat kita ni campur juga di pasar malam contohnya. Atau bahawa keluar angin daripadanya dalam ia tidur dalam keadaan tetap. Dia tidur
Tapi macam mana dia sengit, pom, meletup keluar. Awal. Bunyi tu kayak dia. Bunyi angin tu. Dia kata, aku tidak. Sebab aku tengok waktu dia nak, biasa orang nak ketuk, dia kena sengit sikit. Betul tak? Dia tengok, bang budak tu. Ya tidur, kita tidur nyanda pun mu sengit ada sikit. Bunyi ni meletup ni, macam kita tak rakai suara. Nah, contohnya, macam nak buat? Maka wajib ia percaya dengan kata orang adil itu. Dia kena percaya apa orang kata. Kecuali kawan dia nak gurau, nakal. Mengikut sebagai ulama dia kata, apa dia kata, yang muktamad tidak batal dengan kenyataan orang adil tentang yang tersebut keluar angin kerana yakin suci tidak terangkat dengan zon dari kenyataan orang itu. Jadi ada sebagian ulama kata kita kena tak kira juga sebab kita yakin kita ada wudu. Itu dalam syarah dia lah. Dengan keduanya laki-laki perempuan setu kulit itu sampai kepada had keinginan. Syarat dianya laki-laki yang sentuh tadi dua-dua tu orang yang sudah dewasa lah, sudah ada hak keinginan. Baik. Maka tidak batal wuduk dengan bersentuhan dua orang yang keduanya belum sampai kepada hak keinginan atau seseorang daripadanya belum sampai hak keinginan kerana ternafi adanya yang tidak diingini secara nafsu kelamin pada kebiasaan dan pada ghalibnya. Contohnya kita kata kita duduk berjalan tengok budak perempuan duduk main. Kita pun gosok dia, "Mek, nak ambil coklat ni." Jadi tak ada masalah. Sebab budak tu budak kecil, kecuali orang hak jahat nafsu cerita lain. Iaitu kebiasaan orang yang punya tabiat yang sejahtera. Tabiat sejahtera, dan itu tidak terbatas dengan 7 tahun saja, kerana itu mungkin berbeza. Dan pada ghalib, yakni orang yang pada ghalibnya tidak diingini secara kelamin di sini, di sisi orang yang bertabiat sejahtera. Maknanya ada setengah ulama kata budak 7 tahun. Kita kata tak nak kira. Ada 7 tahun besar, ada 9 tahun kecil. Nah, duk beringoh lagi. Jadi kita tengok ada keinginan ke tak ada. Kalau ada jangan sentuh, batal ya, walaupun budak kecil. Baiklah. Dan tidak batal, ini tanda pelajar. Dan tidak batal wudu dengan bersentuh kulit laki-laki perempuan yang mahram keduanya. Letak bagi mahram. Jangan baca muhrim. Ada setengah untuk lebay ini dia baca muhrim. Ini muhrim lah. Muhrim maksudnya orang yang pakai ihram. Tulis ni pelajar. Siapa dia muhrim? Orang pakai ihram Mekah tu, kain dua lah, itu panggil muhrim. Orang yang haram nikah dengan kita orang panggil mahram. Letak bagi atas. Sama ada mahram dengan keturunan. Keturunan itu adik-beradik dia, mak saudara dia, nenek dia, cucu cicit dia, itu dia panggil keturunan. Atau dengan sebab menyusu. Siapa dia menyusu sini? Ni ramai-ramai ni pelajar. Siapa dia ada adik-beradik susuan? Siapa? Zikri. Ada adik-beradik susu? Baik, contohlah kita kata. Pelajar kita ni, mak dia pergi letak di rumah makcik pengasuh. Mak dia pergi kerja, tinggal rumah, anak dia rumah pengasuh. Si pengasuh ni ada susu. Dia kata daripada aku duk bui susu lembu, baik aku bagi susu aku. Free, tak payah bayar. Tak payah pergi cari air panas. Tak. Dia panggil ready made. Siap dah. Dia pun bagi susu kenyang 5 kali kenyang. Kebetulan dianya ada anak perempuan ramai. 5 orang, 6 orang anak perempuan. Maka yang pergi menyusu dengan anak dia tu semua jadi adik-beradik dia mahramiyah ar-radha'ah. Jadi mahram dengan sebab susuan. Tak boleh kahwin semua adik-beradik dia belakang. Seorang ya yang pergi susu je. Yang tak pergi susu tak ada. Kata tidak susu-susu. Wadah. Baik. Yang ketiga dengan sebab, tulis pelajar.
Dengan sebab apa? Ha? Dengan sebab musaharah, tulis dengan sad. Musaharah. Dalam terjemahan dia kata dengan sebab berambil-ambilan. Apa dia ambil-ambilan tu? Tu bahasa kita lama terjemahan. Tulis musaharah dengan sebab jadi menantu. Jadi menantu. Seorang laki-laki ni kahwin dengan bini dia. Maka mak mertua dia tu dia panggil musahara, sudah jadi mahram dia ilal abad. Walaupun dia bini dia mati, mertua dia tu mertua lah. Ataupun dia bercerai, dua orang ni sudah bercerai, tapi bini dia bercerai, jadi tak boleh sentuh balik lah. Tapi mertua dia musahara sampai ke akhir kiamat. Ini ada orang keliru dia tu, saya dulu mak mertua saya dulu, boleh salah dengan dia. Tapi oleh kerana saya bercerai anak dia tak disalah, teruskan. Itu mak kita. Itu dia panggil musaharah. Maknanya sebab jadi mahram tiga sebab. Tanda pelajar. Yang pertama kerana keturunan. Yang kedua kerana susuan. Yang ketiga kerana berambil-ambilan. Apa dia ambilan? Kerana perkahwinan. Kerana sudah jadi mentua, mertua atau menantu. Bas. Tak kira. Kita dengan menantu kita sama juga. Boleh salah dengan dia, yang laki-laki yang perempuan macam anak kita. Baiklah para jemaah sekalian, kerana ternapi sangkaan syahwat dalam hubungan mereka itu, pada zahirnya begitulah. Kalaulah mahramnya menjadi bersyubhat dengan beberapa wanita ajnabi yang tertentu bilangannya, maknanya kita ada keraguan di sini. 15 orang ni macam ada susuan ke macam mana? Itu dia panggil yang ada bilangan, mahsurat. 15 orang ke 20 orang. Kemudian ia tersentuh seorang daripada mereka itu. Apa jadi? Lam yantaqid, maka tidak terbatal wuduk dia sebab tak tahu siapa. Kenapa kita nak susah? Dalam bab wuduk lah, tapi kalau nak kahwin kena siasat molek. Dan demikian juga tidak batal wuduknya bila mahramnya menjadi bersyubhat dengan wanita ajnabi yang tidak mudah terhitung mengikut yang aujuhnya. Maknanya kita kata dalam negeri ini ada seorang adik-adik susu aku sini. Jadi adakah dia tak boleh kahwin semua orang negeri itu? Tak. Dia kahwin. Nanti dia sudah kahwin, orang mari cerita, aku rasa dua orang ni adik-adik susu. Sebab dua-dua ni duduk di rumah pengasuh yang sama dulu. Bila orang timbul keraguan, maka ketika itu baru kita siasat balik. Sebab Nabi kata kaifa wa qad qila. Bagaimana mu nak teruskan perkahwinan, orang sudah ragukan awak. Tapi kalau satu negeri tak boleh nikah sini sebab ada seorang, kita kata tidak. Terlalu besar dia punya kawasan. Dalam siri yang lepas kita dah buat teka-teki. Ada orang kata tak boleh kahwin dengan wanita sekampung. Betul? Betul ke salah? Dia mau minat ke anak makcik mu nak kahwin macam mana? Laguan hak betulnya, cuba cerita. Apa dia maksud wanita sekampung? Ni kau habis kapus 10 orang wanita, mana boleh? Dalam Islam ni boleh empat je kan. Itu maksud dia tak boleh. Itu orang bergurau lah. Ada setengah orang ni, mana boleh apa? Salah faham. Baik, kita sudahkan cerita kita. Main wanita sekampung tak habis. La yartafi'u yaqinu wudu' aw hadasin bi dhann diddihi. Tidak terangkat yakin wudu atau yakin hadas dengan berlaku zan yang sebaliknya. Mana kalau kita yakin ada wudu, hak keraguan tu tepikan. Tapi kalau yakin tak ada wudu, nak suruh jadi ada wudu, tak ada wudu. Dia panggil dalam kaedah, dia panggil at-tamassuk bil asli. Kita berpegang dengan hukum asal. Asal ada wudu, ada wudu. Asal tak ada, tak ada. Tak boleh nak jadi wudu. Yakni bila yakin berwudu, tidak dikira walaupun datang syak sebaliknya. Kalau yakin hadas, tidak dikira kalau datang syak tentangnya. Kita tengok hak mana kita yakin. Dan tidak terangkat dengan syak di dalam yang sebaliknya.
difaham dengan yang pertama, maka adalah ia mengambil dengan yakin, dengan memilih keyakinan. Artinya, bila ia yakin, maka tidaklah sangkaan syak itu memberi kesan kepada keyakinan. Demikian juga tidak memberi kesan syak di atas perkara yang yakin, maka adalah dia berpegang kepada yakin dalam hal yang pertama tentang yakin wudu, dan dalam hal yang kedua tentang yakin hadas. Mana kita yakin hak mana? Kalau kita yakin ada wudu, wudulah dia. Kita yakin ada hadas, aku tadi masuk tandas aku buang air, tapi kita yakin tak ambil wudu, maka tak ada wudu. Kalau kita yakin ada wudu, tiba-tiba kita siapa di masjid gaul kepala, aku ambil wudu dah, tapi kita yakin ambil wudu, kekalkanlah, salah je. Dua-dua tak yakin belaka, lagi ambil wudu lain, selesai masalah. Dia panggil waswah dah. Tamaklah kita. Dalam kitab ni kata, fayakhudhu bil yaqin istishaban lahu. Kita kena berpegang dengan yang kita yakin sebab dia yang asal. Asal mana? Ada wudu, tak ada wudu. Selesai masalah kita. Alhamdulillah para pelajar sekalian. InsyaAllah kita akan masuk, kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Tanda pelajar, fi bayani ma yahrumu bil hadatsil asghar wal akbar, perkara-perkara yang haram dilakukan ketika berhadas kecil dan hadas besar. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.